بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak masjid, tuan pengurusi. Mana dia? Mana tuan pengurusi majlis mana? Tak pengurusi majlis. Mana? Ayolah, tahun tu pula dah. Terima kasih tuan pengurusi majlis. Moga panjangkan umur murah rezeki tetap iman. Amin. Yang diraikan tuan pengurusi masjid itu dan juga semua tampuk kepimpinan masjid. Mudah-mudahan masjid dan ahli qaryah dipandu ke arah yang diredai Allah insya-Allah. Amin. Seterusnya yang saya muliakan dan saya sanjungi para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, cikgu-cikgu yang ada dalam majlis ni yang bersangka baik dengan saya. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya hormati dan saya sayangi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekaliannya. Mudah-mudahan malam ni kita berhimpun ramai-ramai. Banyak amal-amal soleh yang kita dah buat sekali. Pertama, semayang berjemaah. Kedua, mai masjid. Ketiga, i'tikaf. Keempat, berkumpul orang soleh. Kita duduk dengan orang-orang soleh. Mungkin kita tak berapa soleh, tapi kita duduk dengan orang soleh. Kemudian kita menunggu waktu semayang. Dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata bila kita main masjid, kita tunggu waktu semayang. Biasanya untuk kita lah, standardnya maghrib pika isyak lah. Kan kita lah ni duduk kuliah. Tapi disebabkan kita nak tunggu mayang isyak, Allah tulis macam kita duduk semayang. Lah ni kita duduk ni, Allah tulis macam kita duduk tengah semayang. Sampai masuk isyak sekejap lagi, ditulis macam orang tengah semayang. Yang tu kelebihan orang main masjid. Jadi itu amal soleh lagi, menunggu waktu semayang. Kemudian kita mai rumah Allah. Kemudian kita menghidupkan malam. Lah ni baru pukul 8 suku. Sekejap lagi bagi lagi 25 minit masuk isyak. Kita tak berhenti lagi, kita duduk kuliah. Maka kita menghidupkan pula lepas isyak. Maknanya qiyamul lail. So banyak ni amal soleh malam ni kita buat.
Jadi kita meniatkan semoga dengan semua amal soleh yang kita buat itu dan juga surah Al-Fatihah yang kita nak baca sebagai muqaddimah ni, kita niatkan hadiah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada ahli qaryah Masjid Matang Sintuk dan sekitarnya. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas almarhum roh-roh yang pergi dahulu daripada kita dan niatkan supaya Allah pelihara kita, kawasan kita, keluarga kita dan kurniakan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Andai mereka ada niat jahat, batalkan niat jahat. Andai mereka buat niat baik dan usaha, Allah tolong dan bagi berjaya. Dan semoga Allah jadikan negara kita aman, damai, sentosa, bahagia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. خير. Walaupun tuan pengurusi kata tak payah perkenai, tapi kok mana pun saya perkenai lah. Saya tak banyak duduk di Pulau Pinang. Saya duduk kat Selangor. Saya duduk Bangi. Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya, nama penuh saya Don Daniel bin Don Biajid. Nama panjang saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama panjang saya. Saya menikah 4 orang, anak ada dengan saya. Nampak terkejut tadi lah. Saya dah menikah, isteri saya seorang, saya ada 4 orang anak. Anak saya semua lelaki, Don Mustafa, Don Ibrahim, Don Sulaiman, Don Yunus. Itu anak saya. Isteri saya doktor perubatan, berkhidmat di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya. Saya dulu lecturer. Lepas tu universiti pinjamkan saya ke anak syarikat jadi pengurus besar. 10 tahun lepas tu saya berhenti khidmat. Lani saya keh pagi makan pagi lah, keh petang makan petang lagu tu lah. Bukan kerja saya ni penceramah bebas dah. Saya ada institusi saya. Kami banyak buat macam-macam lah. Itu pengenalan lah. Saya orang Kip Tajam. Rumah mak bapak saya ada lagi. Rumah kat Jalan Baru. Bapak saya orang Gelugok. Mak saya orang Kampung Dodoi. Isteri saya orang Sungai Nibung. Saya memang tak berkembang lah. Memang orang Pulau Pinang. Saya bagi selera sama, senang. Jadi itu serba sedikit lah pengenalan tentang diri saya. Hari ini tajuk bagi kat saya ialah akhlak dan cabaran generasi akhir zaman. Bila susun akhlak dengan cabaran, maafkan saya, dia susah nak masuk. Jadi saya minta izin saya tukar sikit bagi cabaran dulu. Cabaran dan akhlak generasi akhir zaman. Dia baru senang sikit jalan cerita dia nak atuk. Kalau pi akhlak dulu susah juga nak masuk, nak pi tak mana kan. Jadi saya minta izin, saya cerita cabaran dulu. Baik.
Cabaran akhir zaman banyak. Kalau buka dalam hadis, berceretik penuh. Kalau kitab Ar-Ruh Syekh Fahmi Zamzam, daripada hadis kedua, pertama pun dah ada dah. Hadis pertama, kedua, ketiga memang penuh. Sampai ada satu hadis yang ke-15. Syekh Fahmi Zamzam susun 40 hadis akhir zaman. Salah satu daripada dia, ada satu hadis tu 15 benda akhir zaman ni kena mengadap. Salah satu dia, dalam hadis tu Nabi sebut, orang perempuan bekerja tolong suami dia. Jadi banyak. Antara hadis lain yang ada, tanda akhir zaman. Yang ni lagi clear. Nabi habaq, min asyratis sa'ah. Clear. Muqaddimah hadis tu Nabi habaq, min asyratis sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Orang mai singgah masjid, tapi tak semayang tahiyatul masjid. Contohnya orang, yalah kan kalau macam kita balik raya, orang singgah masjid, dia pergi tandah, dia pergi toilet, tak salah pun. Tapi apa salahnya singgah semayang 2 rakaat? Tapi orang tak buat. Yang tu pun tanda akhir zaman juga. Dia ada banyak. Jadi bila disebabkan banyak macam tu, saya ni taklah mahir. Jadi macam mana nak buat? Saya kata senang lagu ni. Malam ni kita bagi basic dulu. Kalau sedap nanti kita sambung lain. Jadi basic ambil tahu mana? Asas kita ambil surah Kahfi, senang. Quran, clear. Suratul Kahfi dia ada bagi 4 benda cabaran. Semua terangkum dalam 4 ni. Mesti tak boleh lari. Sebab Allah letak mesti betul. Jadi kita pergi tahun tu, dari situ kita pecah ambil apa akhlak yang kita kena jaga. Lepas tu baru kita boleh bincang panjang. Kita tengok macam mana. Okey? Saya harap semua setuju lah kot. No? Kalau tak setuju pun, kena setuju. Hak tu lah nak serta. Tak ada benda lain lah. Khair. Baik. Suratul Kahfi, dia adalah satu surah yang Nabi habaq kat kita dalam hadis. Nabi kata, siapa nak selamat dari fitnah Dajjal, baca dia 10 ayat awal, satu hadis lain 10 ayat akhir, satu hadis lain, semua surah Kahfi. Okey, tak apa. Soalan, dalam surah Kahfi tak jumpa langsung pasal akhir zaman, kecuali satu ayat saja. Satu ayat dia. Iaitu Ya'jud dan Ma'jud. Tu je yang ada. Satu ayat. Bukanlah satu muka ke. Tak. Satu ayat dia. Ya'jud dan Ma'jud. Okey. Sabar dulu. Tengok saya, Ustaz. Okey. Quran, dia ada perangai dia. Kalam Allah, dia ada perangai dia. Apa maksud dia ada perangai dia? Maksudnya dia ada cara dia. Kalau dia habaq lagu ni, dia mesti kena pi lagu ni. Kalau habaq lagu ni, dia kena pi lagu ni. Sebab tu orang yang bincang Quran, kita tak boleh over bincang tentang sains. Sebab takut nanti 10 tahun akan datang, tahu-tahu orang buktikan sains kita tu salah, secara tak langsung Quran nampak tak betul. Betul? Sebab tu bila orang bincang, dia kena berpada-pada. Kalau Quran kata takat tu dia tak boleh nak pergi lajak. Dia takut nanti ni. Nak lajak, kena baca hadis. Hadis kata lagu mana. Dia lagu tu. Okay, contoh dia macam ni. Ni contoh dia. Contoh dia dalam surah Kahfi, daripada ayat mula sampai ayat 20 lebih, 22, 23, 24, 25, dia bincang tentang Ashabul Kahfi. Tiba-tiba dia starting bincang, dia masuk وَضَرَبْنَا لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا apa ayat dia? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّةً. Tiba-tiba وَضْرِبْ لَهُمْ, dia ada huruf waw.
Tadi duk bincang pasal Ashabul Kahfi, tiba-tiba mai dekat satu waw. Waw dekat sini bukan bermaksud dan. Waw dekat sini maksud dia huruf besar. Huruf besar. Macam mana nak kata? Macam ni sini. Tak, macam bahasa Arab kan mana ada huruf besar. Bahasa Melayu dia ada huruf kecil, huruf besar. Kalau kita tulis perenggan baru, kita buat huruf besar. Ada? Perenggan baru kita macam, kan kalau kita tulis karangan, kita tulis-tulis tu, saya nak masuk tajuk baru. Contoh ni. Saya balik ke Pulau Pinang. Pulau Pinang tempat kelahiran saya. So saya balik ke Pulau Pinang tu kan dia ke tengah sikit. Perenggan baru. Lepas tu bila tulis saya balik Pulau Pinang kelahiran saya. Saya lahir pada tahun sekian-sekian di Hospital Bukit Mentajam. Maka saya seronok pulang ke Pulau Pinang. Habis rangkap pertama. Di Pulau Pinang, kita akan tulis mai ke tengah. Betul tak? Kita langkau satu, kita tulis ke tengah. Yang tu dalam Quran mana ada? Tulisan Arab, dia tak ada benda tu. Jadi macam mana kita nak tahu benda tu? Dia bubuh huruf waw. Dia bukan dan saja. Waw dalam Quran, untuk pengetahuan ayahanda dan tuan-tuan semua, waw dalam huruf Quran ada 21 makna. Huruf waw tu je ada 21 makna. Saya rasa barangkali pasal itu bila kita ta'ajub kita kata wow. Sebab banyak sangat makna dia. Nak kata dan pun dia, nak kata bersumpah pun dia, nak kata huruf besar pun dia. Wah, dia satu huruf wow. Wow satu tu . Dalam Quran ada 21 maksud. Pasal itu dia tak boleh terjemah. Macam dia sebab tu bila baca Quran dia tak boleh kita terjemah terus lagu tu. Dia kena mengaji. Sebab tu ada setengah orang kan depa baca yalah tak kena tang tempat dia tak gaduh Kena tang tempat dia boleh bawa bergaduh. Sebab Quran ni dia unik. Huruf waw je 21 maksud. Ada yang membawa maksud dan bersama-sama. Ada yang membawa contoh Musa wa Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua-dua datang tu depan Fir'aun, lawan dengan Fir'aun. Dua. Dan. Kalau wal asri dan waktu asar. Dah. Aku bersumpah waktu asar. Pelik. Huruf waw tapi aku bersumpah. Allah kata, aku bersumpah waktu asar. Pelik. Ataupun demi masa kan. Wal asri, demi masa. Aku bersumpah dengan masa. Aku bersumpah tu main mana? Wow tadi lah. Wow, dia bubuh kepala wow. Dia bubuh perkataan al-asr. Ra mesti baris bawah. Wal asri. Maka wow tadi dia akan bertukar jadi aku bersumpah demi waktu. Sebab apa? Wow ada baris bawah. Contoh lain. Wasyam si. Aku bersumpah demi matahari. Ada waw kepala, baris bawah. Lagi wal fajri. Baris bawah, kepala waw, dia tak jadi dan. Dia jadi aku bersumpah dengan waktu fajar. Dia tak jadi dan. Wal laili wasyamsi wal qamar. Yang surah pendek yang famous sikit. Wati ni wazaituni. Betul? Wati ni wazaituni. Lepas tu sambung dah. Wati ni wazaitun. Watu ri. Nampak? Watu ri. Lepas tu waha zal bala dil. Amin. Nampak baris bawah. Yang tu semua bukannya dan. Yang tu semua aku bersumpah. Tu maksud waw ya. Boleh faham? So dalam surah Kahfi, tengah kita baca Ashabul Kahfi, tiba-tiba wadrib lahum masalan. Waw tu bukan dan. Waw tu tajuk baru, perbincangan baru, huruf besar, perenggan baru. Apa dia?
kami bagi perumpamaan tentang dua orang lelaki yang kami bagi ladang dekat dia. Ini betul ke? Siapa boleh buka surah Kahfi? Tengok, betul ke saya nak baca tu? Betul ke? Cek. Saya pun boleh jadi salah. Tapi, cuba cek, betul tak? Ayat 26, 27, cuba tengok. Oh, jauh sangat. Tu. Betul. Wadrib lahum. Betul. Nampak tak? Nampak tak? Ini Quran ke Bible? Tuh, wadrib lahum ayat 31, 32. Mesti betul ya, insya-Allah. Mestilah betul yang saya nak mengajar. Tak betul lah. So, wadrib lahum tajuk lain. Dia bincang tajuk lain. Apa tajuk dia? Cabaran yang kedua. Berjalan. Tengah duk bincang elok ni, masuk cerita Nabi Adam dengan Iblis. Muka surat sebelah, Allah bagi pula tajuk baru. Wow juga. Bincang tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dia tak ada. Dia tak ada sambung. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir pula dah. Tengah duk baca Nabi Musa, Nabi Khidir duk naik perahu apa. Masuk cerita Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Zulkarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Cuba tengok betul tak betul? Wa yas'alu. Dia kena ada wa depannya. Tengok betul tak? Tunjuk. Jangan takut, saya tunjuk. Tadi ni ayat 32. Lepas tu hak Nabi Musa punya ayat 60. Lepas tu hak Nabi Khidir punya ayat 83. Cuba tengok betul tak betul 83. Bawah sekali. Wa yas'alu, mesti ada waw kepala dia, betul? Dia bukan dan. Dia huruf besar perenggan baru. Boleh faham? Tu untuk bahasa Melayu punya cara. Nak bagi faham orang Melayu kena bagi faham lagu tu. Dia maksud dia ada tajuk bincang sampai habis penutup. Cerita pasal Zulkarnain. So ada berapa tajuk dalam surah Kahfi? 4 tajuk. Ashabul Kahfi, 2 orang bagi ladang, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Zulkarnain. Ashabul Kahfi, ada lagi ke tak ada dah? Tak ada dah. Habis dah, meninggal dah. 2 orang bagi ladang tu, mati dah mereka. Semua zaman-zaman Bani Israel tu. Perumpamaan tu semua. Yang Nabi Musa, Nabi Khidir, lagilah dah tak ada dah lah. Nabi Musa pun dah wafat dah. Nabi pun masa Isra' Mi'raj pergi ke maqam Nabi Musa kan. Nabi Musa tak ada dah. Yang nombor 4 siapa dia? Zulkarnain. Pun tak ada dah juga. Habis apa yang akhir zamannya? Apa yang akhir zamannya? Pasal apa baca ni boleh selamat daripada fitnah Dajjal? Tuan-tuan tengok saya. Tengok saya elok-elok. Ini bukan tajuk ni bukan saya pilih. Tuan-tuan yang pandai-pandai pilih tajuk ni. Saja tanya. Tengok elok-elok. Tengok elok-elok. Dajjal. Dia punya hak orang paling takut dengan dia apa dia? Dia bukan makan orang. Dajjal ni dia bukan makan orang. Dajjal ni dia bukan bunuh orang. Mana tuan-tuan baca cerita yang Nabi cerita ke apa semua. Mana ada Dajjal tak makan orang. Dia bukan macam Ya'juj Ma'juj. Dia bukannya macam menakutkan sahabat Nabi bernama Sayyidina Tamim Ad-Dari yang dia jumpa makhluk berbulu-bulu, jasosoh tu kan, berbulu-bulu, tak tahu kepala mana, ekor mana, badan penuh bulu. Depa kata depa sampai kat pulau tu, depa tengok jasosoh, ketak badan-badan Nabi semua. Masa depa jumpa Dajjal dalam gua kena ikat, depa habaq tak kata depa ketak macam depa tengok jasosoh? Mana ada? Dajjal ni yang orang paling takut dengan dia, bukan pasal dia bunuh orang, dia makan orang, dia siksa orang. Tak ada. Dajjal ni yang paling dahsyat dia buat pada semua orang adalah fitnah. Dia test semua orang dan majoriti orang gagal. Yang tu masalah dia. Saya pun tak tahu saya boleh berjaya ke tak. Sebab tu minta mati awal tak maulah jumpa dia.
Goyang. Dajjal kot, goyang. Jangan. Iklan TV pun kita goyang. Dajjal ni orang takut kan dia, bukan pasal dibunuh orang dah. Dia punya cara dia tu, fitnah dia tu. Sebab tu Nabi bagi tahu kita cara nak settlekan dia. Hati kita tu kena clear. Nak clear dia kena ada 4 benda ni kita kena ambil. 4 ni asas sajalah. Saya bukan orang yang mahir. Yang mahir cerita-cerita macam ni Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Ahmad Dusuki, Ustaz Kazim, itu apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, arwah Tuanku Syekh Fahmi Zamzam, Ustaz Muhadir. Ni orang yang pandai bincang lah. Saya ni hujung-hujung kuku ya punya bincang. Kita ambil asas sudahlah. Okey, tengok. Cabaran yang pertama. Apakah cabaran kita yang pertama di akhir zaman yang Quran habaq? Semua benda yang berlaku mesti masuk dalam dia. Nombor 1. Cabaran kita adalah akidah agama Islam. Akidah agama Islam. Akidah umat Islam ni, hak tu orang akan cabar kita betul-betul. Dia akan mai bertentang dengan kita semua benda. Lagi kuih jauh, zaman lagi banyak nombor, 20, 23, 20, 25, 20, 26, 20, 30, 20, 40. Lagi banyak nombor, lagi akan banyak benda yang akan bertentang. Cabaran ni maksudnya benda bertentang dengan kita. Kita pikuk tu. Nak jaga semayang 5 waktu, nanti orang mai akan ajak kita susun program bagi semayang pun tak dan. Kita kena bawa keluar zakat. Orang akan bincang macam mana zakat ni boleh dimanipulasi. Tak dapat kepada golongan asnaf yang 8. Orang yang kaya pula. Dia jadi macam ada orang tengah pula boleh lawan dengan amil. Ni kan orang duk buat perangai lagu tu. Kutip zakat. Hak tuan tengah kutip zakat tu. Ni saja habaq. Tuan-tuan tak tahu. Sebab tu saya kata bayar zakat kepada jabatan Pusat Urus Zakat Pulau Pinang. Bayar zakat dekat amil masjid. Bayar zakat dekat amil-amil yang dilantik oleh PUZ. Jangan bayar kat orang selain daripada tu. Lah ni orang tengah duk buat cara, orang tengah ni tolong duk kutip zakat. Dia dapat 50%. Oi, dia kaya ni. Apa pula kutip zakat lagi kaya? Tak logik matematik lagu tu. Zakat bukan untuk bagi kaya. Zakat untuk melangsungkan kehidupan orang susah. Tapi ada orang buat bisnes dengan zakat. Sebab tu saya pesan jangan terpedaya. Sebab tu cabaran kita. Dia ganggu gugat. Kemudian kita nak buat ibadah haji, musim haji lah ni. Berapa ramai orang yang duk membohong orang dalam haji. Jaga benda tu. Jangan terpedaya. Datuk Duk Cik Ngah pesan banyak kali. Datuk Duk Cik Ngah pesan, ni saya bawa pesan Datuk Duk. Datuk Duk Cik Ngah pesan, dia kata, tanda-tanda orang yang buat benda yang betul dalam bawa orang pergi haji dan umrah ni, nombor 1, dia mesti kena ada pejabat. Tuan-tuan cuba bayang apa yang terjadi baru-baru ni. Ada kan? Tu tara orang yang company besar pun boleh berlaku salah pengurusan. Tu ada pejabat. Orang boleh main pejabat, duduk bersila dalam pejabat. Main duduk, betul? Kalau hak tak ada pejabat, tuan-tuan nak cari daripada mana? Ni bukan kita habaq, ni motek habaq. Ministry of tourism ni. Pelancongan. Depa habaq. Jadi tuan-tuan kena cerdik. Sebab apa? Akhir zaman bukan orang mai bunuh kita. Orang fitnah kita. Fitnah ni maknanya uji kita, aniaya kita, bohong kita. Benda lagu tu lah. Akhir zaman ni bukan orang mai nak bunuh kita. Orang duk gempak kita kata, ni dia habislah semua maklumat tuan-tuan. Israel tahu dah. Okey, kalau Israel tahu maklumat Datuk, apa manfaat dia kalau dibunuh Datuk? Tak ada apa. Dia bunuh saya. Apa manfaat dia? Tak ada apa. Anda boleh faham?
Yang tu pun orang boleh fitnah kita, bagi kita jadi gabra tak ketahuan lah. Mampuilah hampa maklumat hampa semua Israel tahu. Iyalah kalau dia tahu apa dia nak buat, apa masalah dia? Dia pun tak pasal nak cari kita tak ketahuan lah. Tuan-tuan boleh faham tak maksud saya? So sekarang ni yang menggerunkan kita, orang bohong kita, akidah kita jadi goyang. Jadi cara dia nombor satu sekali yang make sure kena bagi clear bab akidah, hadis Nabi nombor 2. Ditulis oleh Dr. Ali Jumaah, kan Dr. Ali Jumaah ni dah ada. Muqaddimah kitab dia, Tariq ila Allah tu, hadis nombor 2 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Hadis tu kena pegang betul-betul. Hadis tu dia bahagikan kita kepada 3-4 perkara Nabi bagi kat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Datuk, hadis tu nak kena hurai kah? Nampak gaya macam nak kena hurai juga lah kot no. Tinggal lagu tu, sekejap lagi dia harui lagu tu dah. Harui lagu tu dah. Baik, saya ambil masa saya hurai kat tuan-tuan sikit. Kita tajuk besar kita tadi, kuliah maghrib perdana. Kuliah maghrib perdana biasanya sejam lah kot no. Tadi kita mula bila? 8.10. Betul? Ini dah 8.40. Tinggal lagi setengah jam lah no. Boleh no? Jangan marah no. Lajak tak apa? 2 jam lagi? No. Haji, hak duk diam tak apa. Hak bercakap ni terasa ke? Dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis asas agama. Hadis pertama niat. Hadis kedua asas agama. Dia membuat cerita dia macam ni. Kata Saidina Umar, saya ulang balik sebab baru ni kan saya sempat hadir kuliah Dr. Ali Jumaah. Hak ni yang Dr. Ali Jumaah baca. So saya baca balik kat tuan-tuan. Dr. Ali Jumaah kata, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Saidina Umar, kami duduk dengan Nabi suatu hari. Tahu-tahu istala alaina. Tahu-tahu cuih keluar mai dekat kami. Mai tang mana? Kalau pintu Masjid Nabawi ada banyak, masuk ziarah Nabi Babus Salam, keluar Babul Baqi', sebelah Babul Baqi' ada satu pintu nama Babul Jibril. Pasal apa buh nama pintu tu Babul Jibril? Dalam hadis kedua ni Jibril mai kot tu. Malaikat Jibril menyerupai macam sahabat Nabi seorang, Sayyidina Urwah nama saya. Siapa nama sahabat Nabi yang Malaikat Jibril selalu menyerupai macam dia? Cumanya para sahabat boleh tahulah yang mana sahabat, yang mana Malaikat Jibril, sebab tiba-tiba dia ada. Tadi mereka duduk lagu ni kan tak ada orang, tiba-tiba ada satu orang duduk kat sini macam member kita. Mereka kata mereka boleh agak lah, dia ni mungkin Jibril. Sebab kalau kawan mereka masuk, mesti mereka perasan dia masuk. Dia tengah duduk, tiba-tiba ada satu orang ni tiba-tiba muncul. Dia Malaikat Jibril suka menyerupai macam dia. Jadi para sahabat dalam hadis ni, Malaikat Jibril tak menyerupai macam sahabat. Dia mai tu, para sahabat kata, Sayyidina Umar kata, tiba-tiba Jibril mai kat kami. Tapi bukanlah habaq kata Jibril. Dia kata ada satu orang mai, syadidun bayadu thiyab, baju dia putih melepak, wasawadu syi'r, rambut dia hitam berkilat, la yura alaihi atharus safar, tak ada nampak dekat dia tanda-tanda dia orang musafir. Pasal apa kena habaq kata tak ada tanda orang musafir? Sebab kami tak kenal dia. Kan penduduk Madinah duduk tang tu. Jadi mestilah semua kenal. Allah, kita sekampung ni pun boleh kenal yang ni. Ni macam geng luar ni. Ni geng kita ni, kampung sini ni, Matang Sintuk ni. Ni nampak macam Matang Pasiak pun ada yang apa. Kita boleh kenal. Tara yang besar lu ni.
Tara Madinah tang tu ya. Dia sekelompok. Jadi mereka semua kenal. Adik-beradik belakang semua tu. Jadi mereka tengok Jibril ni, mereka tak kenal dia. Jadi mereka kata, la yura alaihi asaru safar. Tak nampak pun dia ni macam musafir mai daripada luar. Tapi nak kata penduduk tempatan, seorang daripada kami pun tak kenal dia. Berkata logo tu. Tahu-tahu dia masuk-masuk, dia duduk depan Nabi, lutut bertemu lutut, tangan dia duduk dekat paha. Macam orang nak menuntut ilmu. Macam tu duduk, nak menuntut ilmu, logo tu duduk. Dia tanya dekat Nabi soalan. Bila dia mai duduk depan Nabi, Nabi tak terkejut pun. Nabi, sebab Nabi kenal lah malaikat Jibril kan. Mai duduk depan Nabi, duduk. Dia tanya Nabi, akhbirni, habaq mai dekat saya. Akhbirni anil Islam. Islam tu apa? Nabi habaq, Islam rukun dia 5. Syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Tahu-tahu dia kata dekat Nabi, sadaqta, hang betul. Maka kata Saidina Umar yang duduk sebelah Nabi, dia kata, fa'ajabna, kami terkejut. Huwa yas'alu wa yusaddiquhu. Dia tanya, dia kata betul. Siapa dia ni? Hang tanya, hang kata betul. Lepas tu, dia tanya soalan kedua. Akhbirni anil iman. Habaq kat saya, iman tu apa? Nabi habaq rukun iman 6. Percaya Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya Rasul, percaya hari kiamat, percaya qada qadar. Dia kata, betul. Dia tanya kali ketiga. Habaq mai kat saya, apa itu ihsan? Okey, soalan dia, tuan-tuan tengok saya. Lah ni siapa tanya siapa? Malaikat Jibril tanya Nabi, betul? Soalan tu Jibril yang tanya. Maknanya point lah kita kata. Kira tajuk utama tu Jibril yang bawa keluar, bukan Nabi cerita. Nabi jawab soalan. Jadi Jibril yang habaq kat kita, Islam kena ada apa? Yang pertama kena ada rukun Islam, yang kedua kena ada rukun iman, yang ketiga kena ada ihsan atau dikenali dengan nama kita hari ini, tajuk tuan-tuan, akhlak. Yang keempat, tajuk tuan-tuan juga. Malaikat Jibril tanya dekat Nabi, matas sa'ah. Oh, sebelum tu, dia tanya ihsan tu apa, nombor 3. Nabi kata, hang sembah Allah seolah-olah hang nampak Allah. Kalau hang tak boleh nampak Allah, hang kena ingat, Allah tetap nampak hang. Yang ni lah akhlak. Saya boleh bohong tuan-tuan tak dalam kuliah? Boleh. Tapi saya tahu Allah nampak saya. Akhlak. Jadi bohong tu termasuk dalam akhlak. Bohong, tak boleh bohong, termasuk dalam tajuk akhlak. Kena jadi jujur. Kena jadi amanah. Kena jadi apa lagi? Baik peribadi. Semua tu tajuk apa? Akhlak. Tajuk dia. Bersopan santun. Hormat menghormati. Nampak tak? Boleh tak saya, maafkan saya Datuk, saya bagi contoh Datuk kita yang ada tahu sini dengan tuan pengurusi ya, tak kacau orang lain lah no. Kalau jadi apa-apa kita minta maaf sama kita lah no. Boleh tak saya bersifat kurang ajar dengan tuan pengurusi? Boleh, apa masalah dia? Kena benak kita. Tapi saya tahu Allah nampak saya. Nampak? Jadi menghormati, tajuk dia akhlak. Jadi yang keempat, malaikat Jibril tanya dekat Nabi, habaq mai dekat saya, bila kiamat? Nabi jawab, Nabi kata, hak tanya dengan hak saya yang kamu tanya ni, dengan hak yang tanya ni pun, dua-dua kita tahu. Kita dua-dua tak tahu bila kiamat. Jadi malaikat tambah satu lagi. Tajuk tuan-tuan lah. Apa dia? Apa tanda-tanda kiamat? Nampak? So tajuk kita, cabaran akhir zaman. Termasuk dalam tajuk lah. Itulah Islam. Kena bincang. Tajuk ni kena bincang. Jadi Nabi abang lah tanda-tanda dia apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia, dan apabila orang yang miskin tak pakai kasut, tak pakai baju, tiba-tiba boleh bina bangunan-bangunan tinggi mencakar langit. Itu tanda dia. Kemudian malaikat Jibril bangun, Nabi selang berapa lama? Seminggu lebih kurang lagu tu, Nabi tanya dekat sahabat. Sebab nampak para sahabat duk tertanya-tanya, siapa dia yang mai hari tu? Dah seminggu dah Nabi tak bagi tahu kat kita. Lebih kurang lagu tu lah bahasa dia. Depa tanya Nabi tanya depa. Ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, ingat lagi tak minggu lepas siapa mai tanya?
Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul saya tahu, saya tak tahu. Nabi kata, huwa Jibril. Hak tu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia mai mengajak kamu agama kamu. Nampak? So sekarang, bila kita bincang tajuk akhir zaman, tak boleh lari daripada 3 ni. Nombor 1, rukun Islam. Hari ni rukun Islam kita macam mana? Soalan simple ya. Tuan-tuan tengok saya. Jangan marah saya tau. Jangan marah saya. Saya abang betul-betul. Saya mai bukan tunjuk pandai. Orang ceramah selalu jarang nak abang umuk. Saya tak ada masalah untuk abang umuk. Sebab apa? Saya tahu saya orang muda. Saya baru belajar. Saya umur saya 40 tahun. I am a 40 years old man. Saya 40 tahun umur saya. Orang panggil umur gatai nak kahwin 2-3 lagi ni. Umur saya 40 tahun. Tengok Tuan-tuan jangan marah saya bila saya cakap. Jangan marah. Kita, Imam Syafi'i atok kat kita cara semayang yang betul pun, kita payah nak ikut. Nak duduk tahiyat akhir, Imam Syafi'i kata, duduklah tawarruk elok-elok herat badan. Berapa ramai yang tak mau duduk begitu? Simple ya. Kawan tu dah usaha susun main kat kita. Dia satu orang yang Nabi mai dalam mimpi dia. Dia satu orang yang Nabi mengiktiraf dia. Dia satu orang yang baca hadis, tuan-tuan. Satu orang yang baca hadis ada tersalah. Dia sedih sangat sebab dia baca hadis salah. Dia lena, dia mimpi, Nabi mai jumpa dia. Nabi ludah dalam mulut dia Imam Syafi'i. Baca manaqib Imam Syafi'i. Baca biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Lepas Nabi ludah dalam mulut aku tak pernah baca hadis salah lepas tu. Tuan-tuan cuba bayang orang yang mulia macam ni. Punyalah tekun memenuhkan hidup untuk menelaah ilmu bagi kat kita. Dia susun cara semayang kat kita yang betul. Tu pun kita tak mau buat macam dia. Berapa ramai yang takbir Allahu Akbar. Doa iftitah pun tak mau baca. Betul tak betul? Betul. Betul tak? Sedangkan yang ni satu orang dia atur mai kat kita supaya hidup kita berguna. Kita selamat daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan tahu tak? Saja abang. Tiap-tiap hari kita berpeluang lebih daripada 5 kali Allah buka pintu langit pada kita. Dengan syarat Allahu Akbar, tangan turun saja duduk, dia tak boleh baca a'udzubillah lah. Jangan a'udzubillah, jangan bismillah. Dia tak ada yang tu. Dia kena terus Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Dia kena terus pergi yang tu. Siapa baca a'udzubillah, siapa baca bismillah, dia punya kira orang panggil apa bahasa kita, dia punya sihir dia tak jadi lah. Dia tak jadi. Dia punya magic dia tak jadi. Dia punya apa? Kita panggil apa? Dia punya petua dia, kunci dia tak jadi. Dia kalau baca a'udzubillah dengan bismillah dia tak akan jadi. Dia kena turun tangan tu. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Sebab apa? Dia nak maintain kalimah alif lam ha tu. Allahu Akbar. Tu imam kan? Salli fardal Isya. Ya, saya orang ingat sembahyang Isya pula. Saya silap. Usalli fardal Zuhri. Usalli fardal Zuhri. 4 raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Nampak? Dia nak alif lam ha tu pi dulu. Baca dalam kitab. Kitab tua semua tulis lagu tu. Dia tak ada sunat a'udzubillah bismillah ketika tu. Macam Fatihah, ya. Kena baca sunat a'udzubillah, wajib baca bismillah kita, mazhab Syafi'i. Tapi masa doa iftitah tak. Sebab apa? Petua dia nak dapat sunat iftitah, tangan turun baca. Apa berlaku ketika sesuatu orang baca doa iftitah? Nabi kan masa hadis Nabi itu macam tu. Nabi tengah semayang dengan para sahabat. Mayang. Masa mula-mula semayang tu, Allahu Akbar. Lepas tu seorang sahabat baca, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca panjang lah. Habis semayang, Nabi tanya, siapa baca doa iftitah ni? Sebab apa? Aku nampak pintu langit terbuka untuk dia. Makna apa?
Setiap kali semayang 5 waktu, tuan-tuan dan saya. Tuan-tuan apa? Budak tahfiz lah. Tuan-tuan apa? Darul hadis lah. Tak ada ni orang biasa. Kita orang biasa pun langit tersedia buka dekat kita dengan syarat baca doa iftitah. Berapa ramai tak baca? Wahai Imam Syafi'i atur lah kat kita. Rukun Islam kedua. Syahadah, semayang. Semayang karut dah. Macam mana kita? Saya duk kata kita, saya pun sama. Wahai Imam Syafi'i ni, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tak ada orang alim dah lah. Tuan-tuan tengok saya. Tengok Tuan-tuan tahu Dr. Ali Jumaah. Masa Dr. Ali Jumaah sampai, kuliah pertama Dr. Ali Jumaah dekat Perpustakaan Negeri Shah Alam. Penuh ni orang main perpustakaan. Mau tok guru mau ada. Malam tu lagi ramai Maulana semua ramai. Pasal apa? Saya habaq dekat Datin Sri yang jaga perpustakaan, Datin Sri Mas. Saya kata, Datin, terima kasih nak buat kuliah Dr. Ali Jumaah ni. Dia kata, itulah ustaz rezeki kami. Tapi bila dia jawab lagu tu, saya tertarik nak tanya dia. Saya kata, Datin tahu tak level Dr. Ali Jumaah ni lagu mana? Datin kata, macam mana ustaz? Datin, ulama dunia sepakat kalau seluruh kitab usul di seluruh dunia dibakar, tak ada kitab usul memadai Dr. Ali Jumaah seorang aja untuk bawa balik semua ilmu tadi tu. Untuk alim tak alim. Dan tuan-tuan yang mana yang tak kerja, yang masih ada masa, yang tak kerja, tembak Ustaz pi sana. Jumaat ni 2 Tok Guru Habib Omar dengan Dr. Ali Jumaah kuliah. Saya tak sempat sebab saya ada kuliah juga. Kerugian saya. Tuan-tuan tak rugi kalau siapa yang free tak ada ajar pencin ke apa. Pi tembak Ustaz. Bukan senang dapat 2 orang ulama ni duduk lagu tu. Al-Azhar pun susah nak dapat depa 2. Ni depa ada kat tanah air kita. Hotel dia pun saya tahu saya boleh habaq, tapi tak habaq lah kat tuan-tuan. Pergi cempar duk tang tu kan, tak habaq lah. Walaupun hotel tu dekat dengan rumah mak bapak saya pun saya tak bagi tahu kat mak bapak saya. Kita menghormati Tok Guru. Tok Guru duduk tang situ. Tuan-tuan pi. Ni orang alim. Okey, tengok tu Dr. Ali Jumaah zaman kita sekarang, zaman fitnah. Tuan-tuan tahu dah Imam Syafi'i lagu mana? Imam Syafi'i yang mazhab dia yang kita duk pegang, yang duk ikut ni, yang susun kat kita. Semayang, angkat tangan, mangkit sat lagi kata Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tu berapa ramai orang tak mau kata tu. Lepas tu sat lagi duduk tahiyat awal, kaki pacak elok-elok. Dia dah ajak kita elok-elok dah dalam semayang. Lagu mana tangan nak duduk. Kita hari ni semua senang Allah. Khilaf ya. Mazhab lain pun ada lagi. Kerja duk pergi tang tu ya. Kita nak disiplin. Disiplin ni dia kena ada satu. Kalau kita ada banyak, dia tak akan disiplin. Mana boleh. Dia kena disiplin. Kena semayang tu kena jaga. Tuan-tuan tahu Imam Syafi'i? Apa ulama kata? Kalau tak ada Imam Syafi'i, kami semua tak tahu hadis ni nak bincang kat mana. Tu Maulana punya level. Maknanya hari ni tuan-tuan yang orang-orang yang mana duk lawan Imam Syafi'i tu, yang depa duk kata hadis ni mai kok ni, semua tu ambil daripada Imam Syafi'i, lepas tu depa kata Imam Syafi'i tak betul. Lagu mana ambil ilmu Imam Syafi'i, lepas tu kata Imam Syafi'i tak betul. Hampa graduate dapat PhD apa semua tu berdasarkan ilmu hadis yang dah dipecah oleh Imam Syafi'i. Hampa graduate dapat PhD, hampa kata Imam Syafi'i tak betul, hampa teruk Fitnah tak? Fitnah. Saya amat betul-betul kat tuan-tuan. Jadi oleh itu, tengok sini semua orang kampung sekalian. Nombor 1, selesaikan semayang kita elok-elok. Apa dia selesai? Selesai apa? Tolong ikut yang Imam Syafi'i dah susun. Buat yang tu. Buat elok-elok. Takbir, angkat tangan elok-elok. Imam Syafi'i ajak kita. Tengok. Saya bagi tahu tuan-tuan. Tengok
Nak habaq detail tak detail Imam Syafi'i, tengok macam ni. Kita tengok ada setengah orang takbir lagu ni. Bila orang tanya pasal apa dia takbir lagu ni? Allahu Akbar. Pasal dalam hadis Nabi takbir, tangan Nabi di hadapan dada. Lepas tu kita tanya pula ada setengah orang, dia takbir lagu ni, Allahu Akbar. Kita tanya dia pasal apa hang takbir lagu ni? Dia kata Nabi takbir melepasi cuping telinga bahagian atas. Atas panggil apa? Atas telinga. Cuping yang ni. Atas. Capang. Yang tu estro. Atas telinga panggil apa? Tak ada nama lah kan. Dia hujung telinga atas lah kan. Dalam hadis Nabi kalau takbir, tangan Nabi lepas telinga atas. Satu lagi tuan-tuan akan tengok orang takbir. Tadi kita kata dia takbir macam tu. Satu lagi dia pakai takbir macam ni, dia akan bagi tahu Nabi takbir tak lepas cuping telinga bawah. Imam Syafi'i dia kata berdasarkan pengamatan saya Nabi takbir semua tu dalam tempat yang sama. Apa dia? Nabi takbir di hadapan dada, bermaksud Nabi tak takbir lagu tu. Tangan Nabi. Nabi takbir di sini, hadapan dada. Yang kata tidak melepasi telinga atas, hujung jari kita ni. Yang melepasi telinga atas ni, hak ni. Yang tak melepasi cuping, ibu jari. Jadi hadis itu sebenarnya adalah sifat takbir Nabi tu duduk sekali. Bukan pegang satu-satu. Punya cerdik Imam Syafi'i. Mazhab kita takbir lagu mana? Allah. Yang ni duduk tang sini. Yang ni bersedia untuk dekat atas ni. Condong sedikit ke arah kiblat. Dan di hadapan dada. Clear. Semua hadis kumpul kat kita sekali. Daripada satu hadis. Cerdik Imam Syafi'i. Dia tak gaduh dah tuan-tuan pergi baca satu-satu pergi menelaah. Baca kitab Imam Syafi'i je, ikut je kitab yang tuan-tuan duk baca kat masjid bab fiqh tu, kena dah. Cara sembahyang sempurna elok. Tengok saya. Tengok saya elok-elok. Bila Melaka kena serang dengan Portugis? 15-11, hang bijak, pandai. Okey, tengok. Saja tanya. Bila Turki Osmaniyah jatuh? Turki Osmaniyah 19 tu kira habis semua. Baik. Istanbul jatuh ke tangan orang Islam bila? Iya. Istanbul jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1400 lebih. Dekat-dekat 1500. Bila jatuh saja Istanbul, seorang ketua dia punya macam padri dia mati, bukan kena bunuh, sebab terkejut, tak pernah tagak Istanbul jatuh ke tangan orang. Sebab duk agak kata Rom ni terror dah. Mati terkejut. Bila jadi macam tu, timbul isu. Kenapa Turki boleh lawan dengan tenaga yang banyak? Cari, salah satu dia sebab Turki dia ada makan. Dia kena jaga makan, dia ada daging-daging dia. Macam mana mereka boleh jaga daging lagu tu? Mesti ada orang yang tolong mereka. Iaitu, mereka mempunyai rempah ratus yang banyak untuk marinate daging-daging mereka dan marinate mereka punya bahan makanan supaya boleh makan dan boleh tentera jadi kuat. Siapa yang supply semua tu? Melaka dan Alam Melayu. 15-11 mereka hantar orang mai Alfonso de Albuquerque, mai Ricky tempat ni, dia hantar surat. Surat tu saya tengok dengan mata saya masa saya pergi Turki baru ni. Dia habaq, aku tak jumpa tempat yang dahsyat macam Alam Melayu ni. Bam, mereka berjatuh kita, ambil semua rempah ratus. Kalau Ustaz Badli Shah cerita, dia kata apa? Mustahil mai nak belajar rempah ratus kalau yang mai bukan tukang masak.
Alfonso di Albuquerque bukan tukang masak, dia padri. Padri tahu apa tentang rempah ratus untuk nak buat masakan? Dia jatuhkan alam Melayu Melaka, Turki Osmaniyah pun goyang masa tu. Apa maksud dia? Dulu rempah ratus adalah mata wang paling berharga di zaman itu. Dan bumi alam Melayu ni lah yang paling kaya. Dia bukan tajuk. Apakah rempah ratus yang ada di negara kita? Dia bukan tajuk tu. Sebab apa? Dia mesti berkait dengan surah Kahfi, mesti sama dengan kehidupan kita. Soalan dia, kalaulah kita nak bincang tajuk berjuang dan sebagainya, macam mana nak buat lagu tu kalau semayang kita tak boleh disiplin? Nak suruh duduk tahiyat akhir pun semua orang tak mau disiplin. Bukannya buat keluar duit pun. Duduk je. Haji tak apalah, yang semayang duduk lain cerita lah. Jangan duduk ni pula lagi Haji duduk kata, dia ni duduk kata kat aku macam dek aku duduk kata. Duduk kursi lain lah. Tu hero lain. Ni hak yang kita ni yang normal ni lah. Yang normal ni Memang tahiyat akhir tak mau perkemah. Jari suruh kepak elok-elok menghadap kiblat. Jari tekan elok-elok bagi menghadap kiblat. Dah ajak dah satu-satu. Hak tu pun payah. Soalannya, lagu mana nak ikut kalau zakat? Kalau semayang tak clear. Lagu mana nak ikut puasa? Tu yang duk main macam-macam. Tarawih pun goyang. Nak suruh jaga semayang ya. Takbir nak bagi sama-sama elok-elok. Allah, hak tu ya. Pun tak mau. Ikut Imam Syafi'i. Hak tu pelik lah. Jadi kacau lah. Hak bab akidah pun dah kacau lah. Habis rosak. Maafkan saya no. Janganlah marah saya pula. Saya habang aja betapa goyang. Okey, kejap. Saya ni kan dah habang. Saya bukan orang pandai. Saya ambil dialog ni daripada guru kita almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Masa dia kuliah tajuk semayang. Saya sempat 3 kali duduk dengan arwah Tuan Guru dalam dia panggil seminar semayang. Saya bukan duduk belakang. Seminar semayang saya duduk tang tepi ni. Arwah Datuk Harundin kuliah sini, saya duduk tang tepi ni. Saya menulis. Salah satu poin yang arwah Tuan Guru sebut, dia kata apa? Dia buat lagu tu mula. Lagu mana nak sangka baik, dia kata. Kalau semayang depan Kaabah pun salah. Dah semayang depan Kaabah pun duk salah lagi. Tomak ninah tak ada. Sujud 7 anggota tak tekan. Macam mana nak sangka baik? Orang main Mekah ni kira dah ready semua dah. Hak yang tak ada tomak ninah. Arwah Datuk Harundin kata. Kita sangka lah kok dia nak pergi berak ke, nak tercirit ke apa ke. Tu dia semayang laju tu. Habis dia bagi salam, dia sambung balik semayang. Hak mana yang kata nak pergi berak, tercirit, terkencing kan dia kata. Arwah Datuk Harundin sebut. Jadi sebab tu saya sebut kat tuan-tuan. Oleh itu, wahai orang Pulau Pinang yang saya kasih sekalian dan semua yang ada dekat sini lah. Walaupun tentang negeri mana tuan-tuan main ni, alam maya yang duk tengok. Tolonglah. Nombor 1 nak selamat daripada cabaran. Nak jaga akhlak kita, tolong jaga semayang kita punya pergerakan. Ikut yang Imam Syafi'i atur. Kalau dah alim, pandai dah semua 600,000 hadis macam Imam Bukhari, then tuan-tuan boleh tak mau ikut Imam Syafi'i, tak apa. Itu syarat dia. Syarat saya simple aja. Tuan-tuan mahir 600,000 hadis Imam Bukhari, tuan-tuan boleh tak payah ikut Imam Syafi'i. Lagi tak alim, tolonglah ikut. Itu je syarat dia. Orang tanya apa saya kena 600,000 hadis Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari menghafal 600,000 hadis. Terror semua hadis. Tapi tetap bermazhab Imam Syafi'i. Tetap bermazhab Imam Syafi'i. Kita berapa hadis apa yang janganlah, ikut sudahlah. Tu je lah cerita lah. Habis cerita lah. Ikut sudahlah.
Imam Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis. Ada dua orang. Amirul Mu'minin fil hadis ni ada dua orang. Satu Imam Bukhari. Satu lagi siapa dia? Amirul Mu'minin fil hadis. Satu lagi. Seorang lagi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, kejap. Alang-alang sebut nama Imam Bukhari, saja saya nak petik untuk ibu-ibu. Imam Bukhari adalah salah seorang anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. 4 tokoh besar yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Saja aja abang, kok tak tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu tu. Tu abang siapa tu? Mungkin ada di kalangan ni yang kematian suami ke sebagainya, duk membesarkan anak susah. Saya nak abang, kalau nak baca sejarah, baca 4 tokoh ni. Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir. Imam Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis. Imam Ibnu Katsir, antara maulana yang kita habaq kata kira tu alim yang mengarang tafsir Al-Quran, yang boleh dikatakan tafsir dia tu menjadi rujukan kepada orang lain, dan kitab sejarah dia lah menjadi anchor kepada semua sejarah yang ada, iaitu Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir. Ni orang alim ni, alim hadis. Yang ketiga Imam Syafi'i, itu tak payah cerita, itu memang dah terror dah habaq daripada tadi. Dan nombor 4 Imam Abu Hanifah. Ketika bapa dia meninggal dunia, mak dia kejut dia. Tiap hari mak dia kejut dia. Budak bapa meninggal dunia, dia dengan mak dia aja berdua. Mak dia kejut dia pagi-pagi akan mai sembahyang subuh di masjid. Tiap hari mak dia bawa dia mai lagu tu. Dia mak dia suruh dia menghafal Quran sampai umur dia 10 tahun dia khatam Quran hafazan. Lama-lama dia terus jadi alim. Siapa dia? Budak yang kena mai sembahyang subuh pagi-pagi, mak dia usung dia ni. Yang usaha tu tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Beliaulah Imam Abu Hanifah. Ini maulana ni. Bukan calang-calang orang ni. Imam Abu Hanifah. Terror. Mazhab pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nombor 1 yang ada mazhab dia sampai lah, Mekah pakai, Turki pakai, Imam Abu Hanifah punya. Tu budak tu. Siapa besarkan dia? Mak dia seorang, ibu tunggal. Itu nanti tajuk lain lah kalau nak bincang tajuk tu. Islam ada semua. Mesti ada punya cerita best-best punya. Lajak dah. Lah. Tak mahu. 1 poin je lah boleh bagi. Yang lain nanti sambung kemudian lah. Habis sikit tu yang tadi tu. Amirul Mu'minin fil hadis ada 2 orang. Maknanya ni tokeh hadis. Kira tak ada orang lagi terror daripada mereka. Mereka 2 ni paling number 1. 1 Imam Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis, bermazhab Imam Syafi'i. Seorang lagi Amirul Mu'minin fil hadis juga, maulana juga. Siapa dia? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga. Bayangkan, tuan-tuan tengok saya. Cara semayang Nabi terhimpun dalam semua hadis. Imam Bukhari 600,000 hadis hafal. 600,000 hadis. Maknanya semua cara semayang Nabi Imam Bukhari boleh tahu. Sebab dia hafal semua hadis cara semayang Nabi. Tapi bila dia semayang, dia masih lagi boleh ikut apa yang Imam Asy-Syafi'i atur. Soalan, apa masalah kita tak mau ikut? Tenang. Imam Syafi'i, tangan saja ada beberapa posisi. Pertama, tangan buka besar lagu tu. Bila rukuk, masa kita cengkam, kita cekau kita punya lutut tu, yang ni buka. Orang perempuan pun sama lah, no? Masa pegang lutut, cengkam dia. Jadi tak meloreh turun lagu tu. Tu tangan. Ni, 2 ni. Lagu tu. Tangan yang kecil sikit. Tak lebar lagu tu. Kecil sikit. Bila takbiratul ihram dan takbir-takbir intiqalat yang lain yang kena angkat tangan lah, macam sujud apa tak payah tu ni angkat tangan lagu tu.
Buka kecil. Dia tak lagu tu. Dia tak lagu tu. Dia buka lagu tu. Dia lagu tu. 2. 3. Tangan rapat. Semua menunjuk ke kiblat. Bila? Sujud. Tangan duduk ke atas paha masa duduk antara dua sujud. Masa tahiyat awal, tahiyat akhir, tangan belah sini. Yang tu semua kena katuk rapat lagu tu. Duduk lagu tu, tekan dia. Semua tu Imam Syafi'i atur kat kita. Satu-satu. Amalkanlah. Jangan masa sujud sekali duduk buka tangan lagu tu. Duduk lagu tu elok-elok. Menunjuk kat kiblat betul-betul. Guru kami, Syekh Nuruddin Abang, semua anggota yang menghadap ke kiblat pasti akan bercahaya ke akhirat esok. Tu ya cerita dia. Tu ya cerita dia. Habis. Tamat pengajian kita. Boleh? Selesai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Nanti tajuk yang kedua masuk ekonomi. Ekonomi ni dia cerita macam mana dia macam ni. Ekonomi dia tak boleh lari daripada beberapa tajuk. Hak tu pun bukan kita cakap. Nabi abang adalah hadis. Pertama, macam mana kita nak boleh kekayaan? Kena bincang. Tuan-tuan tengok saya. Ni teguran sikit. Teguran ni bukan teguran orang kata apa? Aku tegur hang, bukan lagu tu. Teguran ni maksudnya kalau Allah dalam Quran dia panggil wadrib lahum. Dia wadrib ni macam ketuk. Ketuk sikit lah. Lagu panggil apa tu? Bahasa kita panggil apa? Cuit sikit lah. Cuit sikit. Tu maksud teguran lah di sini. Maksudnya cuit sikit. Apa dia? Tuan-tuan tengok saya. Tengok saya. Yang ni saya bagi tanggungjawab dekat masjid nantilah. Masjid tolong bantu isu ni. Apa dia? Ada di kalangan kita yang mai daripada keluarga B40. Anak-anak tuan-tuan masuk universiti. Hairannya, mereka balik mereka kerja, keluarga masih lagi B40. Pasal apa tak berubah? Bukan tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan untuk meneruskan kejayaan supaya keluar keluarga daripada B40 untuk jadi lebih bagus. Itu soalan besar dalam universiti hari ni. Mak bapak dia hantar anak dia, mak bapak dia hidup susah. Suruh anak belajar untuk jadi engineer. Anak jadi engineer. Tapi masih dalam golongan B40. Pasal apa tak tahu? Tak perah otak bagi habis kah? Tak guna ke 24 jam yang kita ada? Atau sebenarnya masalah pada masa kita hilang barakah? Sebab macam mana Imam Syafi'i boleh khatam Quran 2 kali dalam sehari, kita tak ada masa untuk buat kerja. Sedangkan nak khatam Quran memakan masa. Ini untuk orang muda lah ni, yang mana yang sambung universiti. Sekadar tegur aja lah. Dia macam cubit sikit. Mak bapak kita tidak diberi peluang macam mana kita diberi sekarang. Jadi mak bapak kita berusaha untuk anak dia jadi pandai, hantar dia masuk universiti, hang esok keluarkan keluarga kita jadi dalam keluarga yang senang. Tapi bila hang nak masuk universiti, hang keluar, keluarga hang masih lagi B40, apa masalah hang sebenarnya? Hang buat apa? Hang pergi universiti buat apa sebenarnya? Saya berani kata, sebab saya buat benda tu. Saya buat benda tu. Saya ubah kehidupan. Saya budak kampung, tuan-tuan boleh tengok saya. Orang ramai orang kenal saya. Saya kata, siapa tak kenal saya? Apa problem kita? Itu soalan kena tanya. Anak-anak tuan-tuan masuk UiTM. Bukan calang-calang UiTM, USM. Bukan calang-calang universiti. Nama pun university. Berasal daripada perkataan universal. Banyak benda yang ada dalam tu. Banyak peluang yang ada dalam tu. Banyak manusia yang jumpa dalam tu. Tu tak kira anak tuan-tuan yang pergi luar negara. Soalan sekali lagi, boleh? Kenapa jadi macam tu? Tu tajuk yang kedua. Fitnah yang kedua. Faham tak? Cabaran ya. Kita nampak tajuk ekonomi ni macam senang. Tapi bila kita tanya soalan macam tadi, kita pun tak lepas nak jawab. Wahai kita orang Islam. Ketika zaman Rasulullah SAW,
Para sahabat ada dua condition. Satu, ketika mereka kaya raya. Kedua, ketika mereka tinggal semua harta mereka pindah mai duduk Madinah, sebatang kara. Tak ada duit. Tapi mereka berusaha untuk jadi semua jadi kaya. Kalau nak bincang zuhud, mereka lebih zuhud daripada kita. Maafkan saya kalau saya sebut. Kalau nak bincang tentang tawaduk, mereka lebih tawaduk daripada kita. Itu para sahabat. Kalau nak bincang tidak cinta akan dunia, para sahabat dah meninggalkan dunia jauh daripada mereka. Nak banding dengan kita. Tapi mereka bila Nabi petik yang minta pertolongan, beli sat kat aku telaga tu, beli sat kat aku yang ni, tolong bagi yang ni, siapa nak bagi kuda, siapa nak bagi unta, semua sampai. Luar biasa. Itu tajuk nombor 2. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadima min jannataini. Itu nanti tajuk dah. Nombor 3, ilmu. Dia masuk balik tajuk tadi, dia bincang dalam sikit. Tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa, berkaitan dengan cabaran ilmu. Panjang lah tuan pengurusi tajuk tu. Lain kali je lah. Itu yang keempat, Zulqarnain. Yang ni yang cabaran yang sangat-sangat berbahaya sekarang ni, iaitu, maafkan saya, kita dilatih untuk melawan, tetapi kita tidak dilatih untuk menjadi pengikut yang baik. Sedangkan nak jadi pemimpin yang baik, dia mesti berasal daripada pengikut yang baik. Itu susah. Sebab tu Zulqarnain tu soalan dia tanya satu muka surat. Pasal Zulqarnain punya jawapan. Tengok dia jawab satu-satu. Tu penyelesaian kata. Tu panjang juga tu tajuk tu. Dia dah masuk dalam tajuk siyah. Dia masuk dalam siasah Islamiyah lah ni. Dia masuk dalam tajuk politik Islam. Dia nak kena bincang. Panjang jugalah. Cara paling senang, wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Habis takat ni je. Senang, pendek je, senang. Jadi saya dah habaq dah kat tuan-tuan buah dia. Nanti tajuk ni boleh buat 2.0, 3.0, panggil ustaz lain, sambung je tajuk yang saya tadi. Saya abad akidah saya dah bagi saya bagi ibu dia simple saja. Tolong ikut yang ulama susun, terutamanya paling simple, tolong taat dengan Imam Syafi'i. Yang tu je sebagai asas dia. Yang lain nanti mai, jangan takut. Yang lain akan mai kemudian. Lepas tu masuk tajuk ekonomi. Tolong bincang. Bukan saja macam mana nak jadikan kita kaya, macam mana kita nak gunakan duit, macam mana nak urus duit pun kena bincang juga. Sebab tajuk tu akan ditanya dekat akhirat esok untuk kita. Soalan tu tak akan relevan kalau kita tak kena buat benda tu. Wallahualam, minta ampun, minta maaf. Ayah bunda dan bunda yang saya kasih sekalian. Terima kasih bagi telinga, dengar saya tumpu. Semua pakat tak lena. Saya doa harap tuan-tuan lena, cepat sikit berhenti. Terima kasih. Semoga nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Seronok bersama dengan tuan-tuan. Suka masjid tuan-tuan. Tengah ni lapang. Jadi senang tengok siapa hak lena kan. Tapi tak nampak pula yang lena. Duk tagak juga nak cakap siapa dia hak lena lah. Bolehlah kata, ya Allah haji tu dah lena. Bolehlah kita berhenti. Duk ingat nak kata lagu tu. Itu Eddie. Jadi tak ampun, minta maaf. Selamat berkenalan. Jumpa saya tak mana. Boleh tegur. Tak ada masalah. Jangan risau. Orang Penang punya cara senang ya. Jumpa saya je. Orang kita. Jadi settle. Senang. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.